Dia punya aura bau dia tu, memang macam kita duduk relax kat sini, dia macam dia lepas perfume tu kan. Ada punya bau tu. Jadi kita rasa tenang macam tu. Cengkerik ada dua. Kalau macam Kedah panggil khidik putih. Kalau yang hitam tu, dia lebih pada mancing. Burung tak berapa suka beli sebab bau busuk. Dia lembut dan cergah kalau dibandingkan dengan yang hitam. Seronok sikit tengok. Hutan lain dia macam lain, macam-macam jenis. Tempat lain dia orkid lain pula. Bau ada yang wangi, ada yang bau macam dengan sotong pun ada. Macam-macam bau. Hutan Baling Kedah nan hijau tenang dan mendamaikan. Dihuni pelbagai spesies flora dan fauna, sebahagian daripada kekayaan biodiversiti belantara malar hijau Malaysia yang berusia jutaan tahun. Antaranya spesies orkid atau anggrek liar ini. Kira-kira 20 km dari Pekan Baling Kedah, Kampung Mengkuang Hujung, Mukim Kupang. Di sini terdapat sebuah nursery yang menghimpunkan beberapa jenis orkid liar termasuk yang sukar ditemui. Dianggarkan terdapat lebih 20,000 spesies orkid di seluruh dunia, sama ada spesies Mukara, Vanda, Dendrobium, Phalaenopsis atau Oncidium. Setiap satu mempunyai bunga, corak, warna, bentuk daun dan bau yang berlainan. Berbeza dengan jenis orkid hybrid, sesetengah orkid liar hanya berbunga sekali dalam beberapa tahun. Malah, ada pula dikatakan hanya akan berbunga jika serasi dengan pemiliknya. Bagi peminat tumbuhan yang rare dan unik, itulah yang menjadi tarikan utama untuk mendapatkan tumbuhan hutan ini. Bagi pencinta flora ini, kunci kesabaran tertinggi menjaga dan menanti tunas baharu dan berputik menjadi bunga serta kepuasan memiliki mengumpul pelbagai spesies orkid liar. Di Kampung Sadik, tidak jauh dari nursery itu, terletak rumah Abdul Basit Ahmad, 56 tahun, yang juga pencinta orkid liar sejak 5 tahun lalu. Di rumahnya terdapat satu ruangan khas menempatkan koleksi tumbuhan hutan itu. Macam pagi kan kita macam duduk sapu-sapu sampah, dia punya aura bau dia tu, memang tenang, memang rasa tenang itu. Kayak timbul ketenangan lah, rasa minat tu timbul macam tu. Ada 2-3 spesies macam kita duduk relax kat sini, dia macam dia lepas perfume tu kan. Ada punya bau tu. Jadi kita rasa tenang macam tu. Kemunculan tren pokok pasuan viral menerusi media sosial turut menjadikan anggrek liar lebih popular dewasa ini. Bagi pembekal, pencarian tumbuhan berkenaan biasanya bermula pada awal musim kemarau. Muhammad Faizal Muhammad Azmi, Muhammad Azlan Muhammad Azmi dan Muhammad Asri Muhammad Azmi adalah 3 beradik yang aktif dengan aktiviti ini.
Sini pun ada orkid tapi teruk sikit lah nak cari. Lagi dalam sikit je orang jarang sampai sikit tu. Peluang kita nak dapat orkid tu lebih sikit. Meliar tumbuh di dahan dan batang pokok, anggrek liar ini turut menjadi mangsa aktiviti pembersihan hutan dan pembalakan. Di lokasi seumpama inilah menjadi tumpuan pencari orkid termasuk 3 peradik ini. Saya selalu ambil di kawasan-kawasan yang pembalakan. Jadi kita boleh selamat dia daripada mati macam tu saja kan. Lepas tu saya sendiri pun ada minat buat macam ada juga student-student dengan pengkaji pensyarah daripada universiti duk kaji ke tempat saya. Meskipun tiada pendidikan formal sebagai ahli botani atau secara khususnya arkeologis, pengalaman dan pemerhatian Faizal mengajarnya mengenali jenis anggrek liar. Ni Hangguana Malayana. Ini Tectaria Singaporeana. Ini pila gratis rotundiflora. Pada tahun lalu, seorang jurugambar dari Setiu Terengganu, Sohor, apabila namanya diabadikan pada spesies orkid liar baharu Chisisdome archela. Spesies baru itu ditemui oleh seorang ahli botani, Freddy Lionel Archela Morales. Beliau mengiktiraf sumbangan jurugambar dikenali sebagai domain Nikong dalam penyelidikannya. Lalunya, mereka nak letak tengah panas, mereka pergi letak terus. Dia patutnya dah kena pelan-pelan, cerah sikit. Lepas tu kemudian panas tak apa. Kalau kita letak terus direct tengah panas, dia terbakar terus tu. Orkid liar, anggrek yang hanya boleh dijumpai di dalam hutan. Walaupun sukar, pencintanya sanggup meredah belantara bagi mendapatkan tumbuhan ini. Kerana memilikinya memberi satu kepuasan tersendiri. Di tapak pembalakan hutan baling ini, hanya orkid liar yang jatuh ke tanah dan pokok yang sihat saja diambil. Bagi mereka, ini adalah amalan kelestarian bagi mengelak tumbuhan liar itu daripada kepupusan. Kalau tengok dia lah, tengok kalau pupus terus pun kita tak ambil ke. Macam tu lah. Kalau banyak, pilih-pilih lah. Hak mana boleh ambil, kita ambil. Kalau hampir pupus tak ambil lah. Biar kat itu, biar ada biak tu. Proses pengambilan pokok orkid perlu dilakukan dengan berhati-hati untuk menjaga akarnya daripada rosak. Kalau ada mintaan baru kita api. Baru kita cari. Kalau kita duk ambil, tak tahu apa balik, duk mati lah. Payah kan nak jaga dia. Sekali pandang sahaja, walaupun pokoknya berada di tempat tinggi, mereka dapat mengenal pasti identiti orkid liar itu dengan mudah. Banyak tu. Mana? Tu. Ini kuning tu. Nampak. Jenis kuah ni. Nampak macam terkopus kuning. Setiap pokok orkid liar yang ditemui akan direkodkan waktu dan lokasi pencariannya. Gambar juga dirakamkan untuk rujukan pelanggan. Okey. Kan. Ni, nampak dia punya ni. Macam dia ada paruh kan. Cantik. Selepas 7 jam berada di hutan baling, pencari anggrek ini pulang dengan hasil yang menggembirakan. Bertitik tolak daripada kesedaran untuk memelihara tumbuhan hutan, Faizal
Azlan dan Asri sepakat membuka sebuah nursery. Rutin yang tidak pernah berubah. Setiap pagi, pokok dan keadaan fizikalnya akan diperiksa. Dengan cara itu, mereka dapat mengesan jika berlaku serangan daripada serangga dan siput yang tertumpu pada bahagian daun. Pagi-pagi siram dulu lah, bangkit pagi. Lepas sarapan semua, siram dulu dia. Siram pokok, lepas tu cek yang mana tak elok kita potong buang tu lah. Penjagaannya tidak terlalu sukar tetapi menuntut sedikit kerajinan. Kering tu kena buang ni. Sebab kalau kita tak buang, dia susah. Tunas baru nak tumbuh. Ni macam ganggu yang ni nak naik. Sebab tu tengok kat sini dah kita buang dah. Tengok dia naik senang. Akak pun mudah jalan. Dia kena buang. Untuk menanamnya, peminat orkid perlu memahami sifat asal tumbuhan liar ini. Selalunya, mereka nak letak tengah panas, mereka pergi letak terus. Dia patutnya dah kena pelan-pelan. Kita letak. Ini mula-mula tu teduh. Lepas tu, kita kena letak cerah sikit. Lepas tu kemudian panas tak apa. Kalau kita letak terus direct, tengah panas dia terbakar terus Don. Sekiranya pokok sakit, agak sukar untuk anggerik kembali bertunas. Ada masanya sehingga berbulan-bulan. Apatah lagi untuk berbunga, ada yang mengambil masa sehingga bertahun-tahun. Kesukaran untuk menikmati keindahan kuntumannya membuatkan orkid hutan sangat berbeza dan unik berbanding orkid yang telah dikacukkan. Special tu sebab dia tak kahwin lagi, dia original. Original kira tak campur-campur je lah. Kalau yang hybrid ni, dia pun dah kahwin lah. Lepas tu hutan lain, dia macam lain, macam-macam jenis. Dia tak sama. Macam negeri kita, Kedah ada hak spesies Kedah saja. Tempat lain dia orkid lain pula. Bau ada yang wangi, ada yang bau macam dengan sotong pun ada. Macam-macam bau. Buat masa ini, permintaan terhadap orkid liar sentiasa ada. Di nursery orkid hutan ini, semua tumbuhan yang dikutip dari hutan akan dilabelkan spesiesnya. Kerja melabelkan pokok dilakukan dengan cermat dan tenang untuk mengelak berlaku kesilapan. Bagi yang spesies sukar ditemui, tunasnya akan dibiarkan bagi mengelak daripada kepupusan. Koleksi di sini dalam 400 lebih jenis yang saya cari. Ada juga yang beli sikit. Ini antara koleksi yang saya sayang. Ada di kita nampak depan ni kan. Antaranya ni macam ni contoh. Gastrocilus. Gastrocilus ni tak ada bunga lagi. Ni Aeridis crabiense. Phalaenopsis conocevi. Ni Calanthe sylvatica. Eulopia. Bulbophyllum auratum kuning. Dan inilah yang saya tanam mini-mini di depan ni. Phalaenopsis appendiculata ni. Silosista antaranya ada 4-5 jenis lagi lah. Yang kecil-kecil. Jenis ni pokok yang spesies susah nak dapat di hutan kan. Lagipun macam contoh pokok ni dia cuma dekat ni saya jumpa di Perlis dengan Gunung Baling je. Tak pernah jumpa di tempat lain lagi. Nilai estetika, keindahan bunga dan kesukaran menyunting anggrek hutan mempengaruhi harganya. Bermula dari RM15 sehingga mencecah ribuan ringgit
bagi jenis yang jarang dan sukar didapati. Pokok yang tumbuh meliar di hutan, sebahagian spesiesnya sukar berbunga tetapi memiliki aura dan daya tarikan tersendiri. Bagi sang pencinta anggrek rimba, mereka sanggup meredah belantara. Namun kepuasan yang diperolehi tiada tandingannya. Masa dia menyalin tu, dia akan makan apa yang ada sebelah dia tu. Sebab bila dia menyalin, badan dia lembut. Masa tu yang kawan dia yang tak menyalin lagi tu akan gigit dia tu. Masa tu benda makan memang kena bagi cukup, ayak kena bagi cukup, itu je lah. Yang lain tawakal. Matang selaput, jerlun kedah. Desir kepak cengkerik atau dalam bahasa Inggerisnya, crickets, bingit di telinga. Tetapi bagi pasangan Khairul Azri Abdul Razak dan Hasni Abu Hassan, ia bagaikan lagu memanggil rezeki buat keluarga. Bangsal di belakang rumah mereka menjadi lokasi pembiakan ribuan serangga kecil dari keluarga Grillide ini. Benarlah, jika rajin mengerah kudrat menternak serangga, ia satu usaha berbaloi berbanding kerjaya di ibu kota. Dulu saya kerja dekat Kuala Lumpur, dah balik ke sini berniaga dengan orang tua. Tapi bila petang je, jadi dah masa lapang tu dah terlampau banyak. Kan? Jadi nak cuba benda yang lain lah yang boleh nak isi masa lapang tu kan. Nak start dengan kambing dengan lembu, modal tinggi kan. Mula-mula saya buat start dengan 2 kotak lah. Kan, 2 kotak. Tapi masa tu orang kata cengkerik ni susah jugalah nak jual kan. Sebab kalau macam sebelah sini dia lebih pada mancingnya. Sebab untuk orang-orang yang bela burung ni tak berapa nampak lagi masa tu. Lepas tu last dapat seorang customer daripada Perlis yang dia yang mula-mula start. Minta 10 beg seminggu. Jadi maksudnya saya memang tak cukup lah masa tu. Kan? Jadi terpaksa saya janji dengan dia cakap bagi saya tempoh sebulan untuk dapatkan 10 beg seminggu tu kan. Daripada situlah saya start mula kan naik sikit-sikit. Lepas tu alhamdulillah lah sekarang ni dah ramai pelanggan. Lepas tu kebanyakannya orang yang sama jugalah, dia repeat order, lepas tu tambah orang baru macam tu. Lokasi bangsal cengkerik milik anak bongsu dari 2 beradik ini amat cocok dengan persekitaran dipenuhi sawah padi menghijau. Tidak sukar bagi Khairul mencari induk baharu serangga jenis omnivore ini. Menternaknya juga tidak rumit dan tidak memerlukan modal yang besar. Di seluruh dunia, terdapat kira-kira 900 spesies serangga berwarna perang dan hitam ini. Namun di sini, Khairul hanya menternak satu spesies khas cengkerik, Asceta domesticus atau house cricket. Kalau macam cengkerik ada 2. Okey, yang saya bela ni dia ada yang game burung cakap cengkerik organik. Saya pun tak pasti sangat kan. Tapi kalau macam saya panggil cengkerik putih je kan. Kalau macam Kedah panggil khidik putih. Okey, kalau yang hitam tu dia lebih pada mancing, tapi orang burung tak berapa suka beli sebab dia cakap bau busuk, lepas tu cengkerik tu keras. Jadi dia kata macam bahaya kat burung lah semua kan. Saiz dia pun tak sebesar yang hitam. Dia lembut dan cergah kalau dibandingkan dengan yang hitam. Sebab saya pun dulu try juga belang hitam, tapi orang cakap tak seronok lah tengok kan. Sebab dia cepat mati satu, lepas tu pergerakan dia tu slow sangat. Contoh kalau macam bila kita nak bagi makan kat dia macam berjalan saja. Kalau macam yang putih ni memang kita buka kotak je terus perlu hilang kan. Jadi dia seronok sikit tengok. Sebab yang putih ni dia nyawa dia liat sikit kalau dibandingkan dengan hitam. Lepas tu yang penting dia tak berbau. Macam bila mati dia tak berbau macam hitam.
Bau dia lagi teruk daripada belacan. Memang sebab dia dah berkumpul banyak kan. Memang kalau kita cuci kotak yang mati tu, kalau lepas cuci tu mesti sakit kepala. Cengkerik secara amnya gemar memakan tumbuhan dan sayuran. Rutin harian peternak cengkerik ini turut meliputi penyediaan makanan untuk serangga dewasa. Ia menjimatkan kos sekaligus memudahkan penjagaan. Selain mentimun, adakala diselang-selikan dengan sayuran lain. Cengkerik secara relatifnya mempunyai rahang yang kuat. Cengkerik ni makan tak milih. Cuma kalau macam sayuran jenis berdaun ni dia makan terlampau cepat. Kita pula tak sempat nak cari bagi kat dia. Okey, kalau macam saya memang saya pakai timun. Sebab timun dia makan lambat sikit. Kan? Jadi kita taklah teruk sangat kan. Sebab timun selalu saya setiap minggu je minggu saya akan beli dekat pasar borong lah. Kira satu guni 20 kilo tu. Cengkerik ni dia start makan kuat masa saiz sederhana. Kalau masa kecil tu dia makan tak teruk sangat. Bila dah saiz sederhana tu masa tu baru dia kuat makan. Kalau timun tu kalau kita belah panjang-panjang tu sekejap je habis. Kan? Kira kalau bubuh pagi lebih kurang malam habis semua dekat dia. Timun dia akan makan yang tengah dulu. Kira last kali dia akan makan kulit yang luar tu. Selain sayuran, ternakan juga diberikan dedak ayam. Kandungan nutrien di dalam dedak memberikan ruang untuk cengkerik membesar dengan lebih cepat berbanding makanan lain. Justru pemberian dedak juga diberi selari dengan sayuran lain bagi memastikan cengkeriknya berkualiti dengan grade yang bagus. Dedak saya terpaksa beli yang harga tinggi sebab pembesaran dia bila kita jamu dedak yang ni pembesaran dalam satu kotak tu dia jadi sekata. Okey, saya pernah try dedak yang murah. Tapi bila dia dah besar kan, bila kita angkat tengok ada yang kecil, ada yang besar. Jadi masalah dekat kita lah untuk jual balik. Kan? Jadi tak nak terpaksa pakai yang tinggi juga. Kalau macam masa saya try dedak yang murah tu, cengkerik saya ni memang suka makan. Tengok tu memanglah seronok. Kan? Tapi macam kalau yang dedak yang mahal, bila kita letak makan, dia makan-makan, semua dia hilang lari sembunyi. Okey, macam kalau dedak murah ni macam dia makan tak kenyang. Sentiasa makan je kan. Jadi macam mungkin tak cukup zat untuk dia kan. Sebab tu dia sentiasa makan je kan. Seperti hidupan lain, cengkerik juga memerlukan air untuk meneruskan kelangsungan hidup dan membesar. Caranya dengan membasah dan melembapkan kain memudahkan serangga ini minum. Walau bagaimanapun, kuantitinya perlu tepat dan Khairul sudah arif perihal itu. Cengkerik ni masa dia baru lepas menetas tu yang susah nak jaga. Sebab kita cuma kita basahkan kain saja untuk dia minum air tu kan. Kalau kain tu terlampau basah, cengkerik tu akan melekat di kain tu. Kalau terlampau kering, kita kata teruk sikit lah, dia tak top up bagi basah balik kan. Yang tu yang masalah kali. Kan kalau makan dia tak renyah sangat. Lepas tu kalau tengok cengkerik tu dalam satu kotak tu terlampau banyak, memang kena pecahkan kan. Kalau tidak nanti dia akan makan kawan-kawan yang mana duduk sebelah dia tu. Jadi untuk mati tu risiko lagi tinggi lah. Masa dia menyalin tu, dia akan makan apa yang ada sebelah dia tu. Sebab bila dia menyalin, badan dia lembut. Masa tu yang kawan dia yang tak menyalin lagi tu akan gigit dia tu. Memang tak boleh survive dah sebab kaki, sebab dia akan gigit benda yang senang gigit. Dia tak terus ke badan, kaki semua tu jadi yang kecil-kecil dulu dia gigit. Masa tu benda makan memang kena bagi cukup, air kena bagi cukup, itu je lah. Yang lain tawakal. Kalau saiz ni dia memang suka gigit lah kalau tangan kita lembab. Tak sakit pun, lebih kurang macam semut macam tu je. Kenapa dia gigit tu? Sebab tangan kita lembab tu mungkin dia kata tempat untuk minum air lah.
Di bahagian utara dan pantai timur negara, mempunyai ramai peminat burung yang menjadikan cengkerik sumber utama protein bagi haiwan peliharaan mereka. Cengkerik juga popular sebagai sumber makanan kepada spesies ikan serta haiwan peliharaan eksotik seperti katak, kura-kura dan kalajengking. Ruang untuk mencari pendapatan melalui penternakan cengkerik terbuka luas bagi sesiapa yang berminat. Ada perbezaan ketara cengkerik jantan dan betina. Populasi jantan juga tidak sebanyak cengkerik betina. Berbeza dengan cengkerik jantan, cengkerik betina mempunyai sesungut seolah-olah jarum di bahagian belakangnya seperti yang mana apabila sudah tiba musim bertelur, cengkerik betina akan memasukkan ekornya ke dalam tanah ini untuk bertelur dan difahamkan mereka ini mula bertelur selepas berusia sebulan 15 hari ataupun lebih kurang 6 minggu. Tempoh untuk dia menetas tu, dia tengok musim tak? Kalau musim timur, maksudnya tak ada hujan, masa dia lagi lama. Kalau musim hujan, dia tak kering sangat, jadi dia cepat sikit. Musim panas dia boleh pergi sampai 2 minggu. Kan? Kalau musim hujan ni lebih kurang 7 hari, 9 hari, dia dah start keluar dah. Selisih apa ni? Secara purata, cengkerik mengambil masa 2 bulan dari permulaan ia bertelur hingga menetas. Telur-telur dihasilkan cengkerik betina diasingkan oleh Khairul ke kotak lain sebelum dipindahkan semula ke kotak terbuka selepas menetas. Serangga invertebrata ini mengambil masa sebulan sebelum matang. Proses pematangan dilakukan di dalam ruang yang gelap dengan suhu rendah. Sebaik matang, panjang cengkerik perang ini boleh mencapai sehingga 3 cm. Bila kita bubuh dalam satu bekas, bila kita cek lah tengok. Bila dia ada keluar anak cengkerik yang halus tu, putih-putih tu, kan? Kalau ada nampak je, baru kita pindah masuk kotak. Sebab kotak saya tak cukup. Jadi kalau letak dalam kotak terus, jadi maksudnya lebih kurang seminggu lebih ke 2 minggu, kotak tu tak ada guna. Jadi sebab tu saya asingkan, letak tempat asing. Bila dah menetas, baru saya pindah masuk dalam kotak. Macam setengah saya tengok, dia orang suka belah dalam plywood besar tu. Tapi macam saya tak suka sebab kalau dalam kotak plywood tu, kalau kita tak habis jual, cengkerik kita akan jadi tua. Jadi sekarang saya buat yang kotak-kotak kecil macam ni. Dalam masa 1 hari saya boleh habis sekotak. Jadi lagi satu, kalau macam saya tempat pun dah limit kan. Jadi bila kotak saya kecil-kecil macam tu, saya boleh buat berlapis lah. Jadi boleh jimat ruang. Cengkerik ni masa kecil, dia suka duduk kat lapisan yang paling bawah kali. Maksudnya bawah makin banyak. Makin banyak. Okey, bantu Cik last kali tengok. Ni bulat ni. Kotak. Kalau saiz ni dia memang suka gigit lah kalau tangan kita lembab. Tak sakit pun. Lebih kurang macam semut macam tu je. Kenapa dia gigit tu? Sebab tangan kita lembab tu, mungkin dia kata tempat untuk minum air lah. Sebagai sebuah perusahaan keluarga, isteri Khairul, Hasni, juga turut membantu suaminya bagi memastikan perniagaan mereka ini dapat memberikan hasil yang setimpal. Bergelar suri rumah sepenuh masa dengan anak kecil tidak menghalang Hasni untuk sama-sama menjaga ternakan. Abang dia kedai. Jadi akak awal-awal pagi dalam pukul 9-10 macam tu akak main sini. Akak bagi dia air, bagi dedak. Lepas tu kena tukar dia punya telur dia kan. Telur dia tu memang nak kena hari-hari memang kena tukar. Untuk tukar tanah tu kan. Kira yang dia dah telur dah dalam talam tu, kita tukar tanah baru pula untuk dia telur lain. Mula-mula tu memang tak apa nak berani juga kan, dia benda merayap kan. Tapi dah lama-lama dah kita, orang kata kadang orang duk mai beli, jadi kita tak nak kita terpaksa buat kan. Kalau nak ni cengkerik ni masa telur dia lah, masa kita nak asingkan dia dalam bekas lain, sebab dalam telur, dalam dia punya tanah tu dia ada ulat kan.
Ulat tu yang buat kita geli tak. Mula-mula dulu ambil macam pengepit baju, nak pegang tak berani kan. Ambil pengepit baju letak satu-satu, tapi main hari-hari dah banyak benda tu, dah banyak kan. Jadi dah jadi rutin harianan. Alah pegang tangan letak tepi, pegang tangan letak tepi. Selepas hampir 4 tahun berkecimpung menternak cengkerik, Khairul harus terus mengorak ke depan. Sehingga kini dia memiliki 30 orang pelanggan tetap. Biarlah tenaganya tertumpu kepada perusahaan ini yang semakin hari semakin digemarinya. Akan tetapi, haiwan pemangsa perlu dipantau pergerakannya bagi mengelakkan bekalan cengkerik musnah. Kalau macam cicak, senang sikit. Sebab kalau dia masuk kotak yang besar, bila dia makan, dia akan hempuk di dinding. Kita boleh dengar dia bunyi pap-pap-pap tu. Kalau dia masuk yang kotak anak tu, memang jam lah. Sebab bila dia makan cengkerik yang halus tu, makan banyak baru nak kenyang. Lepas tu, kalau masuk kotak anak ni, dia duduk diam je situ. Sebab sekali makan habis, sekali makan habis. Kita buka esok, kita tengok dah tak ada dah. Kosong lah anak. Selalunya kalau macam nak jaga benda ni malam lah selalu dia datang sebab benda tu baru aktif waktu malam kan. Memang saya akan cek satu-satu kotak, selalunya 2 orang lah dengan anak. Sebab nak kerja ada lari kan. Bila dapat memang empuk lah. Terlibat dengan perniagaan luar kebiasaan seperti menternak cengkerik turut membawa cabaran tersendiri buat pasangan ini. Banyak mata tertumpu kepada keluarganya ketika mula berniaga dahulu. Kadang tu ada jugalah kan, biasalah mulut orang kan. Kadang orang kata macam tak ada masa depan kot, cengkerik je kot kan. Cengkerik je kot. Abang kata tak apa, dia kata kita kalau tak orang mancing pun ada orang murai batu kan. Tapi alhamdulillah lah dengan pelanggan yang murai batu ni, alhamdulillah abang dapat naik dengan dia orang. Usai kematangan cengkerik, serangga ini sudah boleh dijual kepada mereka yang mahukannya. Hari ini, Khairul mempunyai tempahan daripada seorang pelanggan tetapnya. Setiap satu beg cengkerik berisi 1,000 ekor bernilai RM20. Lazimnya, Khairul akan menanti pembeli untuk singgah di bangsalnya bagi mengambil sendiri tempahan bekalan. Tetapi, untuk pelanggan setia seperti Khairil Adnan Azman, dia akan menghantar sendiri bekalan ke rumah Khairil 30 minit dari bangsal. Makan je. Makan je. Khairil ni antara pelanggan terawal saya lah. Kan, saya mula supply dengan dia masa tu sebelum PKP lagi, kira masa saya duduk di masa saya sewa kedai di air hitam lagi. Dia bukan air hitam tu. Saya supply kat dia. Tapi masa tu dia pun tak banyak lagi. Dia pun jarang-jarang lagi. Sampai sekarang dia dah dapat permit biak bakar tu. Sekarang boleh kata 2 hari atau 3 hari sekali, paling tidak pun dia order 1 kilo lah. Kan, kalau musim anak, dia akan tambah lagi. Lepas tu, Khairil pun banyak menolong saya jugalah. Kan? Macam bila orang beli burung kat dia, dia akan promote kita. Cabaran hidup yang luar biasa memerlukan pemikiran yang di luar kotak untuk meniti ke puncak jaya. Ramai lagi seperti Khairul yang tidak betah di lambung ombak dengan cabaran pandemik sehingga kerjaya lazim bukan lagi pilihan untuk mereka. Jika mahu berusaha sehabis daya, irama malam yang dimainkan sang cengkerik menjadi lagu rezeki untuk manusia. Blue.